kamu tidak akan sampai kepada darjat yang namanya darjat al-birr, sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu suka. Allah subhanahu wa ta'ala mencabar kepada hambanya. Siapa yang tunjuk pemurah kepada Allah, Allah akan tunjuk pemurah kepadanya. Siapa yang bersungguh-sungguh pada Allah, Allah akan bersungguh-sungguh padanya. yakni bermula daripada langkah apa yang hamba itu lakukan, Allah akan sikapi langkah hamba itu lebih daripada sikap hamba itu pada Allah. Dalam hadis qudsi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Siapa orang yang mendekatkan kepada aku dengan satu jengkal, aku dekat pada dia satu hasta. Yang mendekat kepada aku satu hasta, aku dekat kepadanya satu depa. Yang datang kepada aku berjalan, aku datang padanya berlari. Ya, menunjukkan balasan yang Allah berikan kepada hamba yang bersungguh-sungguh mengikut kapasitinya adalah lebih daripada kesungguhan hamba itu. Allah menyikapi lebih daripada kesungguhan hamba tersebut. Dalam Al-Quranul Karim, Allah ada menyebutkan kisah seorang bernama Abu Talha yang mempunyai kebun namanya kebun Bayruha. Kebun Bayruha ini kebun yang rindang, ada pokok korma di situ dan ada air, dan Nabi kerap pun juga datang ke kebun Bayruha. Kalau sekarang itu, kalau dekat Madinah itu kebun Bayruha dekat kawasan pintu belakang itu, kalau nak masuk Masjid Nabawi sangat bahagian yang dekat dengan hotel mana itu ya, dekat hotel Allah, apa namanya hotel di belakang pintu 25 saya ingat. Walhasil, ada kawasan namanya Bayruha yang dekat dengan rumah Nabi SAW. Kerap Nabi singgah di situ. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai kepada darjat yang namanya darjat al-birr, sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu suka. Menginfakkan harta yang kamu suka. Ini ada nilai suka kepada barang tu yang disedekahkan kepada orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Cabarannya lebih berat bagi orang yang bersedekah dengan sedekah biasa. Walihada dalam Al-Quranul Karim, orang yang bersedekah dengan barang yang disukai olehnya namun didahulukan untuk Allah berbandingkan dirinya, walaupun suka kepada barang itu, balasan Allah adalah berlipat kali ganda lebih daripada orang yang bersedekah dengan sedekah biasa. Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat yang saya baca tadi. Maka seorang bernama Abu Talha datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendengarkan dalam Al-Quran Allah menggalakkan untuk bersedekah dengan barang yang disukai oleh seseorang. Sesungguhnya harta yang aku sukai adalah kebun Bayruha. Aku sedekahkan ia di jalan Allah, terpulang kepada engkau, nak serahkan kepada siapa?" Kata Abu Talha kepada baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, "Semoga harta sedekah ini menjadi harta yang membawa keberuntungan bagi kamu. Aku melihat kalau sedekah ini engkau serahkan kepada ahli keluarga kamu." Yakni diwakafkan untuk ahli keluarga, kerabat Abu Talha yang ramai daripada mereka golongan orang-orang yang susah. Dan ini bersedekah dengan barang yang ada nilai, yang kita suka kepada barang tersebut. Baginda Rasulullah SAW satu hari ada membawa dua siwak, yang satu lurus, yang satu agak bengkok. Kemudian ada orang datang dan ingin diberi siwak oleh Nabi. Daripada siwak yang lurus dan bengkok, of course yang kita lebih suka adalah yang lurus, baru cantik. Namun Nabi
namun Nabi mengambil yang bengkok dan yang lurus diberikan kepada orang lain. Yakni yang lebih disukai hatta siwak, hatta barang tu kecil biasa. Ada nilai suka kita kepada barang itu kalau kita berikan kepada orang lain kerana Allah, ianya seakan-akan kita menuntut sifat pemurahnya Allah dengan kita tunjuk pemurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Dzar mengatakan, kalau aku tak mampu nak membebaskan hamba sahaya, tak mampu nak berjihad pun tak mampu, macam mana, amal apa yang patut aku buat? Kata Nabi, kamu tolong orang yang susah atau kamu bantu orang yang tiada kerja. Dalam Sahihul Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk membantu ibu-ibu tunggal yang susah dan membantu orang-orang miskin, ganjarannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini kedudukan para mujahidin, walaupun bukan berjihad dengan nyawanya, bukan jihad di medan perang, tapi berjihad dengan membantu orang yang susah. Waktu-waktu ini adalah ramai orang yang susah, yang perlu kita hulurkan tangan, bermula daripada orang-orang yang terdekat, baik itu daripada kerabat dan famili yang dekat dengan kita, ataupun jiran, tetangga dan mereka yang memerlukan. Fatu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraq, kamu tolong orang yang susah yang ada tanggungan, atau kamu bantu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, yakni yang ada ruang untuk pekerjakan orang yang tak ada kerja, maka itu pun bahagian daripada amal yang baik. Afara'aita in dha'uftu, kalau aku tak boleh juga buat macam tu, tengok macam mana peringkatnya ya, daripada jihad, kemudian membebaskan hamba sahaya, kemudian membantu orang yang susah atau mempekerjakan orang yang tak ada kerja. Kalau tak mampu juga macam mana? Kata baginda Rasulullah, kamu jaga diri kamu daripada menyusahkan orang lain, yakni jangan bikin hal dengan orang, jangan bikin salah dengan orang. Mencegah diri daripada berbuat jahat kepada orang lain, itu pun bahagian daripada sedekah kamu terhadap diri kamu sendiri. Luasnya makna sedekah tidak terhad kepada bersedekah harta saja, tetapi mencegah diri daripada menyakiti orang, baik menyakiti orang dengan lisan atau dengan tubuh badan.